Sambutan Tahun Baru Cina meriah. 2024 Tahun Pembangunan Ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Mengembalikan status Malaysia sebagai sebuah negara yang disegani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pembangunan ekonomi dan menggalakkan pelaburan menjadi fokus utama kerajaan Madani. 2024 with political stability, with a strong government, the Madani government, we must focus on economic development, investments, and expanding our capabilities and capacity in all fields. Cabinet has endorsed this and has been told to really focus to ensure that Malaysia becomes a great nation. Beliau berucap pada majlis sambutan Tahun Baharu Cina anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam pada itu, menyentuh hubungan kerjasama Malaysia-China, Perdana Menteri berkata, China antara negara utama yang melabur di negara ini dengan kerjasama dalam pelbagai bidang. China sudah sampai ke tahap strategik yang membanggakan dan Presiden Xi Jinping dan Premier Li Qiang, Menteri Luar Wang Yi dan pimpinan itu senantiasa ada hubungan yang baik untuk kepentingan rakyat negara kita dan bersama. Selain kerjasama ekonomi, Malaysia turut bekerjasama dalam aspek pendidikan dan kebudayaan yang antaranya membabitkan universiti dan syarikat besar di China. Saudara Perdana Menteri menghadiri majlis sambutan Tahun Baharu Cina anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor turut serta Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Yujing. Majlis turut dihadiri beberapa menteri kabinet. Sama seperti kelaziman, tetamu kenamaan menggaul hisang tanda keharmonian masyarakat pelbagai kaum. Turut dianjur pada majlis ini aktiviti seni kaligrafi dan persembahan kebudayaan Cina. Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baru Cina MCA 2024 di Wisma MCA. Ketibaan Perdana Menteri disambut Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, diiringi persembahan tarian singa. Datuk Seri Anwar ketika ditemui media merakamkan ucapan penghargaan kepada Presiden MCA. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Sarvanan. Menteri Kabinet antaranya Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq serta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu turut hadir memeriahkan majlis. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini tetap subur dan terserlah setiap kali sambutan perayaan. Untuk tahun ni perayaan lebih meriah selepas COVID. Dah lama kita tak pergi. Saya pun last ini yang selepas COVID ni baru saya pergi. So saya tengok lebih tersusun, lebih teratur dan lebih cantik lah. Dan harap-harap semua dalam rakyat Malaysia berbilang kaum semoga dalam keadaan yang aman, damai, tenteram. Tahun ni memang ramai. Makanan ni pun okey jugalah. Macam sedap jugalah. Lepas tu lagi satu peraturan dia bagus. Dia bagi buat lain-lain macam ni. Memang bagus sebab selalunya berebut. You see all the people from all the classes. I like it. It's just a very nice gathering. You meet people, you talk to them. I just saw met the people beside me. Just start talking. It's a very nice, good idea to bring people to get together. I hope this year for Malaysian, it should be a peaceful year. So that no fighting,
everything should be in calm and peaceful. Setiap kali cuti sekolah dan perayaan, lokasi pelancongan sekitar ibu negara pasti dipenuhi pengunjung. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Khairul Anwar Rosli. Melupakan seketika rutin kerja harian, cuti musim perayaan Tahun Baru Cina kali ini dimanfaatkan sebaiknya oleh orang ramai bersama ahli keluarga dan sahabat andai untuk melakukan aktiviti luar seperti beriadah dan bersiasat di sekitar ibu kota. Saya meninjau beberapa lokasi termasuk Chinatown di Jalan Petaling selain kawasan sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman. Pengunjung dari dalam dan luar negara melakukan pelbagai aktiviti termasuk beriadah dan berbelanja. Untuk cuti tahun raya ni kami just bawa kids, bawa keluar jalan-jalan. Okay, mereka tak pernah ke KL, so just bawa dia orang bersiap. And then lepas tu kami plan nak bawa mereka pergi hiking lah, mana-mana nak try. And then kami nak bawa mereka pergi mandi-mandi. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina dapat dirasai di sekitar Kuala Lumpur. Kebanyakan bangunan dihiasi dekorasi berwarna-warni. So untuk Raya Cina ni memang tak ramai orang kat bandar. Jadi apa yang saya buat, saya spend time dengan family. Lepas tu ada juga roja-roja member kalau lepak kat kedai kan. Tapi macam semalam saya ada pergi makan dinner dengan member dengan family lah. Ya, kita pergi makan dengan family, pergi kaumber rumah, pergi tengok itu Dragon Dance semua sekali. Khairul Anwar Rosli, RTM. Saya Luk Sufuk, Menteri Pengangkutan, mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat menyambut Tahun Baru Cina. Semoga musim perayaan ini anda berhati-hati di atas jalan raya. Pastikan sampai ke destinasi dengan selamat dan raikanlah bersama keluarga tersayang. Kongsi Facan. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bertemu kembali. Malaysia dan Brazil sepakat untuk bekerjasama rapat bagi mempromosi dan melindungi kepentingan negara-negara membangun, ia khususnya dalam membasmi kemiskinan dan kebuluran. Demikian menurut Perdana Menteri di laman sosial Facebook miliknya selepas berinteraksi dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva melalui perbualan telefon semalam. Kedua-dua pihak senada dan sepakat untuk meningkatkan hubungan dua hala, khususnya dalam bidang pengurusan hutan, sektor tenaga hijau, perubahan iklim, industri halal, sains dan inovasi. Datuk Seri Anwar turut mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Lula atas sokongan tegas Brazil kepada Palestin. Beliau turut menerima undangan bagi mengadakan lawatan rasmi ke Brazil pada November nanti. Pembatalan 16 peruntukan kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan tidak mengancam kedudukan Mahkamah Syariah. Justru keputusan Mahkamah Persekutuan semalam tidak wajar dijadikan polemik. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz berkata, keputusan dibuat kerana Badan Perundangan Negeri melangkaui bidang kuasa perundangannya. Jadi, Mahkamah Syariah tidak lagi berbidang kuasa atas kes-kes yang dinyatakan sebagai tidak berperlembagaan. Yang keduanya ialah kesalahan-kesalahan tersebut yang 16 itu
masih lagi menjadi undang-undang bagi negara kita yang mana pertuduhan atau pendakwaan itu boleh dilakukan menurut undang-undang persekutuan di mahkamah pada peringkat persekutuan. Semua pihak perlu menghormati keputusan itu dan mengelak mencipta persepsi salah. Benarlah kalau Tomahan kata orang-orang Kelantan telah bebas melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dibatalkan tersebut. Mereka masih lagi tertakluk kepada undang-undang atau akta yang dibuat oleh Parlimen. Ini kerana akta atau yang undang-undang yang dibuat oleh Parlimen itu adalah terpakai kepada semua pihak. Selari dengan alasan penghakiman mahkamah, beliau menegaskan kedudukan mahkamah syariah di negara ini kekal utuh. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menyeru umat Islam agar bertenang dan berusaha memahami susur galur kes keputusan Mahkamah Persekutuan terhadap kes Nik Ilin, Tengku Yasmin dan Kerajaan Negeri Kelantan. Menerusi satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif YADIM, Zamri Zainal Abidin menyatakan sokongannya terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar untuk menjalankan kajian segera ke atas alasan penghakiman kes. Ia bagi memastikan agenda penambahbaikan dan pemberkasaan Mahkamah Syariah akan terus berjalan di Malaysia. YADIM sedia bekerjasama sebagai saluran sebaran maklumat benar dan tepat kepada rakyat dalam isu ini. YADIM turut menyeru agar polemik yang sengaja memberi gambaran negatif bahawa Islam terancam di bawah kerajaan perpaduan segera dihentikan. Baik, sempena hari pertama sambutan Tahun Baru Cina, harga barang di 364 pasar awam sekitar Kuala Lumpur masih terkawal dan mematuhi skim harga maksimum musim perayaan yang ditetapkan. Malah ada peniaga meletakkan harga di bawah nilai yang ditetapkan. Laporan wartawan Sazwani Samsu. Lebih 100 anggota dan pegawai ditugaskan di 364 premis sempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina, dan ini termasuklah di Pasar Bahasa Chowkit Kuala Lumpur ini. Meskipun harga yang dikenakan pemborong sedikit meningkat, namun peniaga akur dan masih mematuhi kadar harga 10 barangan yang telah dikuatkuasakan. Udang minggu ni memang naik. Harga biasalah sebab customer kadang mahal sangat kita boleh jual. Sebelum perayaan Cina memang harga terung melonjak naik lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada penurunan lah. Okey, murah sini. Tak ada naik harga lah. Tidak ada naik harga lah. Saya tengok tomato semua murah juga. Compare dengan pasar malam. KPDN Kuala Lumpur berpuas hati dengan tahap pematuhan peniaga terhadap skim harga maksimum musim perayaan yang dikuatkuasakan sejak 6 Februari lalu. Kebanyakannya meletakkan harga di bawah harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Pada hari ini saya terpaksalah perbetulkan beberapa orang peniaga yang bila dia tengok harga maksimum dia beranggapan tidak boleh dijual pada kadar di bawah harga maksimum. Sedangkan kebanyakan daripada mereka ada menjual pada harga yang jauh lebih rendah daripada harga maksimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi tadi kita telah advokasi mereka dan kita maklumkan bahawa ini adalah skim harga maksimum musim perayaan. Jadi you boleh letak harga tu pada kadar yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan dan tidaklah ia menjadi satu kesalahan. Tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi skim harga maksimum musim perayaan dan boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sazwani Samsu, RTM.